Jadi kepada anda semua, pada hari ini kita akan membicarakan ataupun kita akan bincang sedikit tentang selawat kepada para nabi dan keluarga mereka. Memang sangat ringkas pada malam ni saya, tapi kita akan buat very compact. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, bila kita sebut tentang Nabi SAW, dia tidak dapat kita lari daripada satu ayat yang biasa kita dengar setiap hari Jumaat. Bagi orang lelaki, kalau dia pergi sembahyang Jumaat, kalau apa mesti kena pergi lah kan. Dan orang perempuan juga mesti pernah dengar, kerana di Mekah dan Madinah sembahyang Jumaat ni ada penglibatan oleh kaum wanita. Baik, apa dia ayat dia? Biasa dia kan, kalau kat Malaysia ni famous lah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi kita kena buat benda yang sama. Sebab apa? Kalau kita tak buat perkara itu, kita sendiri telah merugikan diri kita. Jadi kita terus pergi kepada apa yang ditulis, apa yang disusun oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Dia bagi tahu ayat Quran yang sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab 33-56. Hadis-hadis tentang keutamaan bacaan selawat dan perintah untuk melaksanakannya sangat banyak. Ada satu hadis yang lain juga bagi tahu, sesiapa yang selawat sekali atas baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan selawat kepada dia 10 marrah, 10 kali. Jadi selawat ni memang penuh dengan dalil, penuh dengan kebaikan. Dan ni ada satu lagi yang baca ni, kami riwayatkan dalam hadis sahih Muslim, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Sesiapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah SWT akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kita biasa tengok kan, sekarang ni ada golongan-golongan muda, ustaz-ustaz muda, kita kata nak gelar ustaz TikTok pun boleh, nak gelar apa-apa pun boleh. Mereka ni mempromosikan selawat. Macam mana mempromosikan selawat ni? Dia keluar daripada satu, dia keluar main cikucak. Sejak ada anak ni, ada kan kita buat cikucak macam tu kan. Jadi dia main, dia keluar daripada mana-mana sudut, dia kata, selawat lagi. Tak selawat lagi. Sama-sama kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini juga satu approach yang baik untuk kita menggalakkan semua orang ataupun semua umat Islam berselawat ke Nabi, ke atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalil ni jelas. Kalau orang nak tanya dalil ni, dalil dia daripada tadi kita tengok yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Dan ada juga saranan, ada juga suruhan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda. Itu dalil pertama. Ayat Quran ni kita tak ada satu perkara yang boleh mentaksis ayat Quran melainkan ayat Quran sendiri. Maksud dia, ayat Quran tu adalah satu ikutan, rujukan yang paling utama. Ada dalil, habis. Lepas tu ada lagi satu lagi yang baru kita baca tadi, man salla alayya salatan. Siapa yang selawat ke atasku, ke atas apa? Terima kasih Cik Lee bagi Ros. Man salla alayya salatan, siapa yang selawat sekali ke atas Nabi SAW, sallallahu alaihi biha ashra, Allah SWT akan selawat ke atas dia 10 kali. Jadi you people, apa benda ni? What happened in the Instagram? Jadi tak apa, kita balik kepada, since you want to talk in English, you want to converse in English, so the meaning behind the hadith that Rasulullah SAW has stated and the verse that Allah SWT has mentioned in the Quran, it gives us one understanding, one objectives in life. You should always, besides the remembrance of Allah Subhanahu Wa Taala, you should make salawat to Nabi SAW as much as you could. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada peluang untuk selawat ni memang ada dalam setengah kitab menyebut, kalau dalam keadaan dia bergurau pun,
dia akan dapat pahala. Macam dia bukan khusus. Ada setengah-setengah perkara dalam agama ni kalau kita buat tidak ada konsentrasinya maka tidak diterima. Tapi dalam selawat ada perkataan ataupun ada kaul yang menyebut orang tu sekalipun dia ni bersuka-suka ataupun dia buat main-main, Allah SWT akan tetap beri pahala kepada dia. Kerana hadis ni hadis yang kuat juga. Baik, itu yang pertama. Dua perkara yang telah kita bincangkan. Yang seterusnya adalah man salla alayya wahidatan. Ini satu lagi kaul daripada Sahih Muslim. Banyak hadis-hadis yang digunakan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Sebab sekarang ni kan ramai sangat orang yang guna ataupun yang tanya kelebihan-kelebihan berserta dalil. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada suasana ini? Apa yang kita dapat daripada fikrah ini? Dari sudut yang baik ni adalah baguslah orang tanya dalil tu. Tetapi tidaklah semua benda ataupun tidaklah semua perkara kalau kata ada dalil daif mengenai sesuatu perkara tersebut. Contoh kata baca Yasin kan. Kalau dia kata malam Jumaat, malam ni mana tak boleh. Sebab Yasin ni tidak ada begini. Saya cenderung kepada sedikit berbezalah pendapat, kerana walaupun hadis tu daif, lemah. Daif ni dia ada beberapa peringkat pula. Kalaulah daif tu daif yang mungkar, mungkinlah kita boleh kata hadis ni kita tak boleh nak guna sangat. Sebab apa? Dia telah menjadi satu hadis yang dekat dengan maudhu', iaitu hadis yang palsu. Tetapi walau bagaimanapun, if there are hadis authentic hadis in certain amalan ataupun in certain ritual kepada Allah SWT, seperti mana kita sebut bacaan Yasin kan. Memanglah hadis tu daif, tapi tidaklah dia daif sampai kita kata dia tidak boleh dijadikan sebagai fadail a'mal. Orang nak buat satu amalan macam kita, bagus. Sebab apa? Agama ini diseru atas kecerdikan. Tetapi kita tidaklah boleh terlalu rigid dalam setengah perkara yang memang ada dalil umum ataupun dalil khusus. Contoh, di Malaysia ni memang famous dengan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Kalau kita sangka malam Jumaat itulah sahaja peluang dan ruang untuk baca Yasin dah akan mendapat fazilat, itu tak boleh lah. Tetapi kalau kita baca, kenapa ada hadis bagi tahu kalau kita baca Yasin pada waktu malam, paginya itu kita diampunkan, maka tidak ada masalah. Boleh baca setiap malam. Tapi kalau kita dalam masyarakat majmuk di Malaysia ni, masyarakat Muslim di Malaysia ni, kita letak hari Jumaat tu mungkin malam Khamis, malam Jumaat tu mungkin adalah ruangan untuk orang banyak peluang beribadat di masjid. Sebab ada setengah-setengah negeri dia cuti hari Jumaat, Sabtu kan. Tapi sekarang dah ada setengah-setengah negeri cuti Sabtu, Ahad. Jadi kita cuba berpandangan untuk tengok, mungkin besok cuti, malam tu dibaca. Jadi tak ada masalah, malah dibolehkan, diharuskan. Tetapi kalau kita sangka malam itu sahaja yang beri manfaat, itu adalah sedikit tidak baiklah. Okey, apa benda tahu dia ni? Nope, you guys still using yours, isn't it? Why should I throw mine? Apa masalah sebenarnya tu? J Rider, this is one nikmat Allah has given me. Okey, biarlah kita nak cuti Jumaat Alright, tak apalah. Alright, jadi maksudnya secara keseluruhan, bila orang bercerita kan, bila orang kata kau beribadah ni ada dalil ke tidak ada dalil? Pertama sekali, sekiranya persoalan ini dikemukakan, kita tak kata soalan ini salah, tetapi kita juga tidak boleh terlalu rigid ataupun terlalu keras dalam bertanyakan dalil yang khusus. Maksudnya macam kita kata tadi lah, yang isu malam Jumaat tu, mana dalam agama yang menyebut tentang baca Quran malam Jumaat secara khusus? Mana? Saya tak jumpa pun. Haram buat perbuatan ini. Ini terlalu keras lah. Jangan keras sangat kan. Relax sudah, Mat. Kita ni hidup di dunia ini, selain daripada kita ni disuruh untuk mentaati secara keseluruhan perintah Allah SWT, kita juga disuruh menjadi ummatan wasatan. Kita jadi orang yang pertengahan. Relax sikit, sabar sikit, jangan terlalu garang sangat, jangan terlalu keras sangat. Sebab apa? Sebab takut-takut nanti kita yang tersalah. Sabarlah dengan dengan sifat ilmu itu. Ilmu ni dia luah.
Jadi konsep ilmu tu kita terima kan. Jadi macam saya sebut tadi, sekiranya ada satu malam yang mana kita memang kata malam ni aku free sikit, so malam ni aku akan baca Yasin, maka tidak ada masalah untuk buat malam tersebut. Macam di Malaysia kita tengok malam Jumaat ataupun malam Khamis, kita kata hari Khamis malam Jumaat ni memang dibacakan Yasin di rata-rata masjid di seluruh Malaysia. Tetapi kalau kita berpahaman bahawa malam tu sajalah yang dapat manfaat, itu ada sedikit problem. Tapi kita kena faham bahawasanya ada hadis mengata man qara'a yasin fi lailatin asbahan maghfurun lah. Siapa yang baca Yasin pada waktu malam, pagi-pagi dia tu apa? Pagi-pagi tu dia diampunkan, dibangun dengan keampunan Allah SWT. Masya Allah. Ashraf bagi apa tu? Love nasib baik Lufa tak nampak. Lufa nampak nanti marah pula dia. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita ada lebih kurang dalam di TikTok ada 961 orang. Di Instagram kita ada 562 orang. Baik, jadi itulah dia sedikit sebanyak pembukaan dari sudut bertanyakan dalil kan. Baik, kita teruskan lagi dengan topik kita pada malam ini, iaitu selawat ke atas Nabi SAW. Tadi ada dalil umum, dalil daripada Al-Quran, dan kita ada hadis Nabi SAW yang pertama. Yang kedua juga kaul yang sama, kaul yang lebih kurang sama, tapi diterangkan lagi dengan lebih. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok satu benda dalam agama ni, sekiranya dia ada dalil yang banyak ataupun jawami'ul kalim daripada Nabi itu, perkataan daripada Nabi itu diriwayatkan dengan banyak setempat. Orang ni kata ada, orang ni kata ada, orang ni kata ada, dan kita kata umum, semua orang mengetahui perkara tersebut. Dan banyak kaul yang ketahuilah amalan itu amalan yang sangat dituntut. Jadi kalau dalam banyak-banyak amalan, macam orang suka kan buat pelik-pelik bacaan doa yang tak ada dalam kaul Nabi SAW, tapi dia buat, dia baca begini, baca begitu, dia kata ini orang ni ajar, orang itu ajar. Pendapat saya, daripada kita mengejar sesuatu perkara yang tidak ada authenticity, dalil yang betul-betul kukuh, apa kata kita ambil yang memang ada, yang memang jelas, yang memang ada. Kau tengok ni, kita sama je ni, dia punya hadis pertama, hari kedua 339, 340 ni, dia bagi tahu yang pertama, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang selawat sekali, Allah SWT selawat 10 kali kat atas dia. Lepas tu dalam kaul yang lain dalam Sahih Muslim, tadi Sahih Muslim juga, tapi ni Abu Hurairah, dia bagi tahu man shalla alayya wahidatan. Siapa yang selawat kepada Nabi SAW sekali, sallallahu alaihi biha ashran, Allah SWT akan selawat kepada dia 10 kali. Dan apa lagi yang kita tunggu-tunggu, kita selawatlah selagi mana boleh. Selawatlah selagi mana boleh. Banyakkan selawat-selawat kita ni, ikhlas kita buat untuk Allah SWT. Hari tu ada saya duduk dalam satu majlis bersama dengan seorang ustaz yang terkenal lah juga kan, berceritakan tentang apa? Tentang tawassul. Seorang itu ditawassul dengan ibadah dia, ditawassul dengan kebaikan dia. Jadi kalaulah kejap lagi kita buka cucu Nabi Adam. Cucu Nabi Adam sekejap. Kita buka sekejap lagi untuk sesi soal jawab. Tapi secara keseluruhannya, apa yang saya boleh sebut, sekiranya dalil itu banyak dalam sesuatu amalan ibadat, maka kita jangan lagi mencari-cari perkara yang lain. Sebab jangan kita letak diri kita kepada perkara yang gharib. Gharib ni maksud dia apa? Asing. Jangan. Bila dah ada dalil bagi tahu selawat ni ada, Nabi kata selawat sekali 10 kali dan banyak, kau buat benda ni. Tak usah pergi cari benda-benda yang tak perlu, tak usah cari benda-benda yang pelik ataupun yang kita rasa macam ni tak ada orang buat, kita buat yang ni. Jangan. Sebab apa? Ini adalah agama, dia bukan atas reka-rekaan manusia. Agama ini datang dalam ala basiratin, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ini adalah jalan aku menuju Allah. Diseru atas basirah. Dalam kata lain kita menyebut diseru atas mubin, diseru atas satu perkara yang ilmu sifat dia. Jadi tuan-tuan, perempuan yang ada pada malam ini, kalau kita nak buat satu-satu kebaikan, kalau kita nak buat satu amalan, buatlah yang mana memang ada jelas dalil dia. Sebab orang duk tanya dalil kan. Dan kenapa you nak pergi cari benda yang tidak ada dalil? Ini penuh dengan dalil. Baik, seterusnya 341 dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebut awalan nas, Nabi SAW menyebutlah awalan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang Nabi kata, orang yang awalan nas, antara orang yang
paling awal, biyaumil qiyamah, yang paling awal yang dekat dengan aku, aktsaruhum alayya salatan, pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi kalau kita nak dekat dengan Nabi SAW, kita rasa macam aku kena berada, aku nak supaya aku ni mudah di akhirat nanti. Jadi antara caranya macam mana? Kita betul-betul lah kira, ikhlaskan hati, tak payah cerita kat orang, tak payah tunjuk kat orang yang kita ni nak selawat kepada Nabi SAW. Macam kita kata tadi, baguslah yang mana yang, ialah kita ada juga content creator, kita ada ustaz-ustaz yang masuk dalam dunia maya ini untuk mengajak manusia berselawat. Itu juga bagus. Tetapi yang lebih baik ataupun yang kita boleh buat kalau kita tak kuat lagi, banyakkan amalan-amalan kita yang tersembunyi. Tersembunyi ni macam mana? Kita duduk diam-diam, kita fikir sejenak. Ni pun ada dalil lah. Orang tanya dalil-dalil ni kena ada. Ada satu cerita yang sahih. Apabila 3 orang sahabat tu dia terperangkap dalam satu gua. Lalu ada satu batu besar yang jatuh di pintu gua itu. Jadi apa yang dia buat? Dia bertawassul dengan amalan ibadat dia. Tapi semua sahabat yang 3 orang sahabat dalam tu semua tu bertawassul dengan satu perkara yang dekat dengan Allah SWT. Apa dia? Amalan yang dia buat khusus untuk Allah saja. Maksudnya dia kata, aku buat benda ni, aku tak kisah orang nak tengok ke, orang tak nak tengok ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, aku buat kerana Allah. Terima kasih Nur Atia kerana bagi Ana, terima kasih. Jadi kalau ada orang dia ikhlas kepada Allah, dia buat satu perkara, terima kasih Ana, banyak terus bagi 13, 14, 15. Banyak, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Jadi kalau sekiranya seseorang itu dia buat satu amalan dia memang khusus kepada Allah, percayalah satu hari nanti kalaulah dia dalam keadaan kesusahan yang dia tidak ada jalan keluar, di situlah peluang dia untuk berdoa, tawassul dengan amalan ibadat dia. Kita bukan kata dengan sebab amalan ibadat kita masuk syurga ataupun kita dapat buat, kita dapat berkat ataupun rahmat daripada Allah. Tetapi dengan amalan ini kita boleh jadikan satu asbab. Kalau hari ini, baru-baru ni kan saya ada sebut di salah satu rancangan televisyen di Astro dan juga di beberapa yang lain, saya beritahu satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata, aku lebih takut satu perkara ni lebih besar daripada Dajjal. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW keluar daripada rumah dia, dia tengok satu kelompok ataupun satu golongan sahabat yang tengah duduk berbincang, wa nahnu natadhakkaru an masih ad-dajjal. Dia tengah bincang tentang siapa? Dia tengah bincang tentang Dajjal. Jadi Nabi bagi tahu, ni semua benda yang baik untuk kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Nabi bagi tahu apa? Nabi kata, ala ukhbirukum huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Nak tak aku bagi tahu kamu satu perkara yang mana lebih besar daripada Dajjal ini? Sebab apa Nabi tanya macam ni? Sebab Nabi kata kalau Dajjal keluar, ataupun kita kata perumpamaan yang kita boleh beri, kalau Dajjal keluar pada dengan Rasulullah SAW, dah habis dah Dajjal ni. Tetapi Nabi bagi tahu besar lagi daripada Dajjal ni adalah al-syirkul khafi. Syirik yang kecil. Jadi syirik yang kecil ni bagaimana? Ataupun apa dia syirik yang kecil ni? Lepas tu Nabi kata, ayyakumar rajul, seseorang lelaki dia bangun, fayuzayyinu salatahu, dan dia mencantikkan solat dia. Maksudnya ada seorang lelaki dia bangun, dia semayang betul-betul, dia perhalusi perkataan yang disebut kepada Allah, macam kita baca Al-Fatihah kan. Kalau kita betul-betul nak concentration, mesti kita mengetahui ataupun cuba memahami apa yang kita baca. Sebagai contoh, kita replay dalam akal fikiran kita dan selari dengan apa yang kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, masuk dalam akal kita ataupun dalam hati kita. Kita sebut dalam hati kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan kita kena sentiasa buat ini dalam solat kita. Tetapi selepas dia buat ni, seorang lelaki dia bangun, dia semayang, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Tetapi yang bahayanya, dia buat perkara ini, dia nak tunjuk kepada orang. Dia nak tunjuk kepada orang lain yang dia ni solat dengan baik, dia mencantikkan solat dia, pakaian dia bagus, muka dia elok, pakaian serban dia cantik, dia nak tunjuk pada orang. Maka Nabi beritahu perkara ini lebih besar daripada apa?
daripada orang berbincang tentang fitnah Dajjal. Dalam setengah-setengah riwayat menyebut, huraian hadis menyebut, orang yang mana dia solat, dia mencantikkan solat dia kerana nak menunjuk pada orang lain, maka orang ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi lebih teruk daripada fitnah Dajjal. Jadi jaga betul-betul, jangan duduk tunjuk amalan kita. Terima kasih Chinar Alia, kalau betul saya sebut tu, terima kasih banyak atas gift yang diberi. Jadi kepada orang-orang yang buat amalan, latihlah diri kita. Terima kasih Acap. Latihlah diri kita ini supaya apa? Supaya buat amalan ni secara tertutup. Jangan duduk you nak tayang amalan you macam you ni hebat sangat. Lama-lama kalau tayang amalan banyak sangat, jadi apa? Jadi keluar binatang pula dekat muka. Tak ada. Okay. Tapi kalau lama-lama kita buat, lama-lama kita buat, dikuatiri kita akan jadi macam mana? Kita akan jadi macam ni. Jadi macam ni, jadi terbakar di sebab apa? Sebab kita nak tunjuk kita ni baik pada orang. Dan tidak perlu sebenarnya kita nak tunjuk baik pada orang. Sebab macam dulu kita selalu tertanya-tanya kan, cabaran untuk ustaz-ustaz yang berada dalam sosial media, cabaran ustaz-ustaz untuk yang keluar di televisyen dan sebagainya. Kita bagus buat dakwah, kita bagus ceritakan segala kebaikan secara terbuka, bagus. Tetapi dari satu bahagian juga kita kena fikir, bagaimana aku nak ikhlaskan hati aku dalam amal ibadat aku. Ni perlu kita tanya diri kita. Kenapa? Memang dah ada cerita-cerita. Kalau orang nak tanya dalil lagi, dalil ni ada apabila seseorang itu dia benar-benar membuat satu amalan khusus kerana Allah. Allah tolong dia dari sudut fizikal ni, Allah tolong. Dia doa, dia kata, ya Allah, kalaulah amalan, dalam hadis tu beritahu kan, dia ni satu malam, dia seorang anak lelaki yang dah berkahwin, dia bawa susu tiap-tiap malam kepada mak dia, ayah dia minum. Tapi ada satu malam ni dia bawa ayah dia tengah tidur, jadi dia tunggu ayah dia sampai bangun, mak dia sampai bangun, dia pegang susu tu, dia duduk di tepi daripada malam sehingga ke pagi. Dia kata, aku buat ini hanya ikhlas kerana-Mu ya Allah. Jadi apabila seorang itu buat sedemikian rupa, maka apa yang saya boleh sebut ni adalah carilah amalan. Kalau hari ni kita tak pernah kata pada diri kita, ya Allah, aku buat amalan ni untuk-Mu ya Allah. Yang ni aku buat untuk-Mu, aku tak kira orang tahu dan aku tak nak pun orang tahu. Lepas tu dalam hadis lain bagi tahu juga, antasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. La ta'lamu yaminu ma tunfiku la ya'lamu yaminu ma tunfiku shimal. Seseorang dia bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Ni benda-benda yang kita kena buat. Kalau kita sedekah ke, jangan duk tunjuklah hari-hari. Jalan ke sini bagi tolong orang, tunjuk sikit-sikit okeylah, tapi tunjuk semua maka tidak baiklah. Baik, ni ada orang tanya, macam mana kalau kita ni bahagia apabila seorang itu dimasukkan ke dalam penjara. Baik, saya ni tak suka cerita benda-benda yang viral. Saya tak suka untuk komen, kerana saya rasa ramai dah ustaz-ustaz yang beri dan pandangan mereka. Tetapi sekiranya seseorang itu diberikan hukuman di atas apa yang ditetapkan di dunia ini, maka orang yang ada sifat suka dan orang yang mengeji telah menjatuhkan maruah diri mereka. Kenapa? Bercakap ataupun menghina orang yang telah dihukum. Dilarang sebenarnya. Mana dalil dia? Orang tanya dalil. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengkeji dan orang yang menghina. Tak perlu kita nak pergi bercakap, ni padan muka kau ni, kau dah masuk penjara, padan muka kau. Jangan cakap macam ni. Dan sebaliknya, agama mengajar untuk kita ni buat apa apabila kita nampak satu perkara yang susah berlaku pada orang lain. Ada perkaul, ada hadis bagi tahu. Terima kasih yang bagi charming letter tadi. Siapa? Allah, tak ada tengok tadi nama. Mia. Terima kasih di bagi Rose. Terima kasihlah yang mana yang bagi. Minta maaf kalau saya tak sempat nak. Mama AS, terima kasih kerana bagi hadiah. Baik,
ada sebenarnya kaul yang kita perlu perhatikan. Nabi bagi tahu, Nabi ajar bagaimana sekiranya kita lihat satu musibah, apa yang patut kita cakap. Apa yang patut kita cakap? Terima kasih Ana bagi Ros. Pertama sekali, Nabi bagi tahu, bacalah sedemikian rupa. Macam mana? Alhamdulillahillazi afani. Ya Allah, terima kasih kerana telah memberi banyak manfaat pada diri aku. Tapi kita janganlah pergi baca kat depan muka dia kan. Tiba-tiba kita pergi baca pula kat depan muka dia. Oh, Alhamdulillah aku tak kena ujian macam kau kena ni. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya kita baca dalam hati ataupun kita baca di tempat yang tidak kelihatan oleh orang. Kita baca Alhamdulillahillazi afani mimma betalaka wa faddalani ala kasirin mimma khalaq. Ya Allah, terima kasih banyak memberi manfaat banyak pada diri aku. Wa faddalani ala kasirin mimma khalaq, dan banyak telah kau berikan kebaikan, fadail, kebaikan yang banyak kau telah berikan kepada aku. Ini doa yang kita kena baca. Jadi, terima kasih Siti Max bagi love dan roti canai itu ke abang yang atas tadi, saya tak perasan nama. Tapi apa yang saya nak bagi tahu ni adalah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sesekali kita ni mudah mencemuh orang. Dah tak apalah kalau dia masuk penjara hari ni, dah ditetapkan, kita kata okey lah, ini adalah keputusan mahkamah. Tapi jangan duduk cakap, duduk kata, oh padan muka, yes, this is the... Ada satu tu yang saya terlihat, dia kata this is the best news for Malaysia ever. Jangan cakap macam ni kan. Dia pun ada keluarga, dia pun ada ini, dia ada soal kesalahan dia dah lah. Orang dah ambil tindakan dah habis. Kita ni tak disuruh untuk membenci manusia, kita hanya disuruh untuk membenci kemungkaran. Kalaulah agama ni ajar ataupun agama ini didirikan atas dasar benci kepada manusia, ramai orang tak boleh masuk Islam. Abu Sufyan pun masuk Islam. Abu Sufyan ni antara orang yang paling cerdik. Planning dia nak bunuh Nabi SAW. Dia cerdik, dia tahu macam mana dia buat. Dan dia disegani dalam peperangan. Tapi dia masuk Islam. Allah ampunkan dia. Seorang pelacur, apabila dia dia beri minum seekor anjing. Yakadu bagyu min bagaya Bani Israel. Seorang pelacur daripada pelacur Bani Israel. Lepas tu dia tengok seekor anjing, yakadu yaqtuluhul atash. Anjing tu hampir mati kehausan. Terima kasih Ila Aizan, Ila Zahir. Terima kasih Inainunha, Wan Muhammad Yuni Suhaimi. Terima kasih banyak-banyak. Jadi banyak cerita-cerita dalam agama ni, apabila seorang tu dia buat satu perkara, diikhlaskan Allah SWT. Terima kasih Fiza Yahya, masya-Allah. Banyaknya bagi hadiah. Terima kasih Zuraida Yuni, terima kasih. Baik, saya cakap-cakap terima kasih ni kadang-kadang saya lupa nak cerita apa tadi. Zui Beauty, terima kasih. Obito Timbul Tenggelam, terima kasih banyak bagi hadiah. Jadi balik pada cerita tadi, dalam agama ni Allah bagi, ataupun agama ni bukan membenci individu. Agama hanya saja membenci perkara yang mungkar terjadi apabila seorang tu melakukannya. Sebab tu hatta Fir'aun sekali, Fir'aun ni banyak benda pelik dia buat dan banyak kejahatan yang dia buat. Sehingga kan di akhir hayat dia, masa dia ditenggelami oleh air, apabila nyawa dah ditengkuk kerongkong dia mengaku Allah tu ada. Tapi apa yang di reply, apa yang agama menyebut, sekiranya dia mengaku dengan lebih awal, dia akan diampunkan. Tapi sebab bila dah akhir-akhir dah, memang dia dah nampak dah. Terima kasih Fiza Yahya, Chocolate. Di akhir-akhir dia dah nampak dah dia dah nampak dah kehidupan akhirat ini, maka baru dia mengaku masa tu tak ada guna dah. Sebab tu kita kata, to the extent of berapa banyak dosa kita, to the extent of so much wrong doings that we have done to Allah SWT, Allah tetap ampunkan kita. Baik, sebagai akhirnya hari ini, insya-Allah saya rasa kita akan habiskan dalam beberapa minit lagi. Allah SWT ni ada satu hadis lagi daripada Sunan Abu Daud, Sunan Nasai. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. Ni Nabi kata, dengar betul-betul inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling baik, hari yang paling afdal untuk kamu adalah hari Jumaat.
Fa'akthiru, terima kasih Yusri. Aku tengah baca hadis ni Yusri, bagi kejap lagi boleh tak? Sebab nanti tak boleh fokus, minta maaf. Okey. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Dan selepas Nabi kata hari Jumaat tu hari terbaik, Nabi kata apa? Maka fa'akthiru, banyakkan atas diri kamu daripada apa? Selawat kepada Rasulullah SAW. Bila nak selawat? Hari Jumaat banyak selawat. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kerana selawat kamu diperlihatkan kepadaku. Masya Allah. Selawat kita yang kita buat ni akan diperlihatkan kepada Nabi SAW. Faqalu, mereka bertanya, ada orang tanya lah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah? Ni sahabat tanya, Rasulullah, macam mana selawat ni boleh nampak kepada kamu sedangkan kamu dah tak ada pun nanti. Nanti ada zaman yang akan hidup 500 tahun selepas kamu, 1000 tahun lepas kamu, macam mana dia nampak kamu? Tengok Nabi SAW jawab. Nabi kata, faqala yakulu qala inna Allah harrama alayya al-ardi ajsad al-anbiya. Nabi bagi tahu, ni memang betul-betul sedih lah, dan memang ada terbukti pun benda ni berlaku. Nabi kata apa? Qala inna Allah, ni hadis yang sahih. Jangan lagi tanya, hadis ni betul ke? Hadis ni dalil ni kukuh ni hadis. Nabi kata apa? Inna Allah harrama alayya al-ard ajsad al-anbiya. Nabi kata, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Masya Allah. Jadi sebab itulah apabila bukan saja jasad para nabi pun kita tengok, kadang-kadang orang yang soleh, bila dia mati, Allah SWT tak hancurkan jasad dia. Kadang-kadang ada yang berpeluh siap. Sebab apa? Sebab banyaknya kebaikan. Terima kasih Sirah. Terima kasih kerana apa? Terima kasih pula. Kerana seseorang yang buat amalan ibadat kerana Allah SWT, jasad dia tu Allah hargai dan Allah tidak hancurkan. Ini bukan cerita yang kita kata tak pernah didengari. Banyak sebenarnya dalam agama ni ada orang yang orang yang bila dia meninggal dunia, dia ni dikategorikan orang baik, jasad dia tidak hancur walaupun setelah bertahun-tahun dikuburkan ataupun ditanam di suatu tempat. Dan jasad Nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para Nabi. Kata aramta dengan huruf ra, ni lebih kepada tata bahasa ataupun kita kata i'rab dia lah. Baik, ini adalah apa benda yang terjadi di sini ni. Okey. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena beri penekanan. Macam kita sebut tadi, bagus penyusunan yang dibuat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Daripada atas tadi cerita tentang bagaimana dalil Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Selepas tu dia turun kepada man salla alayya salatan. Masa kita wrap up lah untuk malam ni. Siapa yang selawat sekali, Allah SWT selawat kepada dia 10 kali. Dan diberi juga kaul yang lain. Kaul yang lain ni bermaksud perkataan maksud yang sama, dan tapi hadis yang lain. Ini disebut dari segi kalimat tu berbeza. Man salla alayya wahidatan. Siapa yang selawat sekali, Allah SWT akan selawat kepada dia biha asyran, 10 kali, sama macam di atas. Lepas tu Nabi bagi tahu lagi, awalan nas, orang yang paling dekat dengan aku ataupun orang yang pertama yang paling dekat dengan aku bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak selawat pada aku, dia akan paling dekat dengan aku. Ni hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tak usah duk tanya ni hadis sahih ke tak, ni hadis sahih ke tak. Dalam Al-Azkar Imam Nawawi ni memang banyak hadis-hadis yang kukuh yang dihimpunkan. Alright. Dan seterusnya Nabi bagi tahu lagi dalam hadis yang lain pula, dia bagi tahu yang paling baik dalam banyak-banyak hari adalah hari Jumaat. Banyakkan selawat pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana selawat, fa inna salatakum ma'rudah. Selawat kamu akan dipersembahkan ataupun dinampakkan kepada Nabi. Sahabat tanya, macam mana Nabi nampak? Bukan Nabi dah hancur ke dalam tanah? Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta?
Nabi kata sesungguhnya innallaha harrama alayyal ardi ajsadal anbiya. Allah SWT mengharamkan jasad para nabi, para anbiya untuk dihancurkan oleh tanah. Jadi apa benda pula ni? Okey. Baik, insya-Allah. Tak apa, tak ada masalah. Kita teruskan lagi dengan satu lagi hadis yang terakhir dalam Sunan Abu Daud di akhir Kitabul Hajj pada bab ziarah kubur. Ziarah kubur, Nabi bagi tahu tentang kelebihan ziarah kubur. Okey, Nabi SAW bagi tahu la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kamu janganlah jadikan kubur aku tempat perayaan. Kita kadang-kadang jangan terlalu kita melawat ataupun kita ziarah kubur ni satu perkara yang sangat baik. Tetapi ada juga to certain extent jangan kita hulu. Jangan hulu ni maksud apa? Jangan melampau. Jangan melampau. Macam mana jangan melampau? Nabi kata la taj'alu qabri 'aidan. Kamu jangan jadikan kubur aku ni sebagai tempat perayaan. Jangan jadikan kubur aku ni sebagai tempat perayaan. Wasallu alayya, tetapi selawatlah kepada aku. Sebab apa? Kalaulah kita kata orang yang pergi ziarah Nabi je dapat fadilat banyak, kesianlah orang-orang yang tak mampu untuk ke Mekah dan Madinah. Yang walaupun dia teringin sangat, tetapi dengan cara apa? Nabi kata selawatlah kepada aku. Fa inna salatakum, kerana sesungguhnya selawat kamu, selawat yang kamu buat di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia ni, selawat yang kamu buat tablughuni haitsu kuntum. Selawat kamu akan sampai kepada aku haitsu kuntum, kat mana pun kamu berada. Ini memberi satu penjelasan yang baik. Kalau ada antara kita yang tidak boleh selawat ataupun ada antara kita yang tidak mampu untuk pergi ziarah Nabi SAW di Mekah, di Madinah, maafkan saya, dan membuat umrah, Nabi kata tak apa. Bahkan Nabi kata lagi, jangan la taj'alu qabri 'aidan. Janganlah kamu ni pergi buat majlis aid, perayaan di kubur aku, jangan. Tetapi selawatlah kepada aku. Betul sangatlah tu. Kita hari ni bahawa banyak orang yang boleh berselawat di mana pun saja kita berada. Selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kerana apa? Kerana fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kamu ini akan sampai kepada aku walaupun berada di mana sahaja kamu di dunia ini. Jadi selawatlah. Selain daripada kita tahu selawat yang lain, tapi selawatlah juga kepada Nabi, selawatlah untuk Nabi, kerana di mana-mana sahaja Allah SWT, Nabi akan terima selawat itu, insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk hari ini, semoga dapat kebaikan, dapat ilmu sedikit, supaya apa? Supaya kita semua ni, kita ni insan, makhluk Allah SWT yang banyak melakukan kesilapan. Jadi ada beberapa cara untuk kita bayar balik ataupun kita kata cover up dosa-dosa yang kita buat ni dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ada 4-5 hadis kita baca, semuanya berkenaan dengan apa? Kelebihan selawat. Sekali lagi saya habiskan dengan hadis ni dalam bab ziarah kubur daripada Sunan Abu Daud. Nabi kata la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu buat perayaan di kubur aku. Jangan duk pergi buat macam-macam perayaan, tapi kita ziarah tu bagus. Ziarah tu perlu, tetapi janganlah terlalu hulu. Jangan terlalu melampau. Sebab apa? Agama tidak menyukai perkara yang melampau. Tetapi Nabi kata apa? Selepas Nabi kata jangan duk buat perayaan kat kubur aku, ziarah okey, jangan buat perayaan. Lepas tu Nabi kata wasallu alayya. Kemudian kamu selawatlah kepada aku. Kenapa? Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kerana selawat kamu akan sampai kepada aku walaupun di mana sahaja kamu berada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada masa kosong, duduk sorang-sorang, ingatlah pada Allah SWT dan basahkanlah lidah ini dengan zikrullah dan selawat kepada Allah SWT. Saya rasa sekadar itu dulu pada hari ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan, dan sekali lagi saya nak cakap,
apa ni, terima kasih, Masya Allah, Lutfah ni daripada dulu bagi banyak sangat hadiah. Terima kasih Ilya Zahir. Sekali itu dulu, pada hari ini terima kasih Lutfah lagi. Masya Allah, banyak bagi. Tak apa, kita akan beri balik pada yang lain. Perayaan ni maksud dia apa? Perayaan ni maksudnya orang pergi seolah-olah macam hari raya lah. Hari raya, macam orang duduk di situ, tak ada tempat lain dah boleh buat amalan ibadat kecuali di situ. Tidak, dia tak macam tu. Dia disuruh kita banyak selawat di mana-mana saja kita berada. Dan kita doalah satu hari nanti supaya Allah SWT bagi kita peluang ruang untuk ziarah Nabi SAW. Jadi itulah sahaja pada hari ini. Sekali lagi saya kata minta maaf atas kekhilafan saya. Dan saya doakan semua dalam keadaan yang baik. Dan sekali lagi terima kasih Madam bagi topi. Dan yang terakhirnya saya nak bagi tahu, ini sesi live kita pada malam ini dibawakan oleh Nanaji Coffee.